Okey, selamat sejahtera kepada pelajar yang dikasihi. Hari ini kita akan belajar menjawab dua soalan untuk enzim. Untuk enzim. Okey, soalan nombor 1. Soalan Saya baca soalan. Graf 1 menunjukkan kadar tindak balas enzim dalam suatu mikroorganisma di persekitaran tertentu. Okey, kamu kena ingat apabila kamu baca, jangan lupa sediakan highlighter ataupun pen, pensel untuk kamu tandakan kata kunci. Okey, jadi untuk soalan ini apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh tanda pada kadar tindak balas enzim. Okey, untuk satu mikroorganisma di persekitaran. Persekitaran kamu boleh tanda Okey. Graf suhu kadar tindak balas. Okey, soalan yang pertama A1, nyatakan suhu optimum. Suhu optimum, boleh tanda kata kunci. Suhu optimum untuk aktiviti enzim tersebut. Okey, macam mana kita nak tahu suhu optimum? Okey, kamu tengok pada graf titik yang paling tinggi ni. Okey, yang titik yang paling tinggi ini sebenarnya kadar tindak balas yang paling tinggi. Okey, kadar tindak balas yang paling tinggi. Jadi jawapan untuk A1 70 Celsius. 70 Celsius satu markah, senang. Okey, untuk 1A2, berikan satu sebab untuk jawapan anda di A1. Kamu kena terangkan mengapa kamu berikan jawapan 70 Celsius untuk A1. Mengapa? Jadi jawapan kita pada graf kan? Kita ambil daripada graf. Jadi kamu tulis berdasarkan kepada graf titik yang paling tinggi. Okey, titik paling tinggi pada 70 Celsius. Itu jawapan. Okey, ataupun kamu boleh tulis kadar tindak balas paling tinggi pada 70 Celsius. Hanya satu markah. Okey, berikan satu sebab. Satu sebab. Okey, kemudian 1B. 1B apa yang kamu kena buat? Cadangkan satu habitat. Habitat yang mungkin diduduki oleh mikroorganisma tersebut. Okey. Jawapan yang betul, kolam air panas. Kenapa kita beri jawapan kolam air panas? Sebab kamu tengok di sini, suhu yang untuk persekitaran organisma ini lebih tinggi. Suhunya lebih tinggi. Suhu persekitarannya 70 Celsius. Jadi kita kena berikan satu habitat yang lebih panas. Kolam air panas lah. Okey, senang Satu markah. Jangan beri jawapan lebih daripada satu Okey, kemudian C. C. Sekiranya suhu persekitaran organisma tersebut diturunkan. Diturunkan kepada suhu bilik. Suhu bilik. Ramalkan apa yang akan berlaku terhadap mikroorganisma itu. Apa yang akan berlaku kita boleh tanda. Okey, jawapan mikroorganisma menjadi tidak aktif. Tidak aktif. Okey. Jawapan untuk C1. C2, terangkan sebab untuk jawapan anda di C1. Mengapa kita dapat tahu mikroorganisma menjadi tidak aktif? Jadi jawapan kita banding suhu. Okey, suhu. Banding suhu bilik dengan suhu optimumnya. Jadi jawapan dia suhu persekitaran kurang daripada suhu optimum. Ataupun kamu boleh kata suhu persekitaran kurang daripada 70 Celsius. Pilih satu, sama ada suhu optimum ataupun nyatakan suhu tersebut. Apa yang terjadi? Enzim menjadi tidak aktif pada suhu rendah. Enzim menjadi tidak aktif. Okey, di sini dua markah, soalannya dua markah. Markah pertama, kamu nyatakan sebab. Markah yang kedua, kamu terangkan sebab. Jadi penerangannya, enzim menjadi tidak aktif pada suhu rendah. Okey, yang ini untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua. Soalan kedua ni tentang sabun Tentang sabun pencuci, tentang sabun. Okey, kamu baca. Okey, untuk peregan yang pertama ini penerangan tentang enzim. Okey, kepentingan enzim, macam mana enzim boleh bertindak.
kamu baca. Okey, kamu baca. Okey, yang penting di sini. Perenggan yang kedua. Jadual A di bawah menunjukkan basuhan 2 orang suri rumah. Mereka membasuh 2 tuala yang mempunyai, ini penting, kotoran kesan minyak. Ada kesan minyak pada tuala. Kedua tuala ini dibasuh pada suhu. Suhu pun dinyatakan. Suhu bilik lah. Menggunakan pencuci yang berlainan. Salah satu pencuci mengandungi enzim. Yang dalam kotak ni ada enzim. Okay, yang dalam botol tu tak ada enzim. Okay, kemudian yang ini keputusan. Okay, kesan basuh. Kesan basuhnya pada jadual A. Suri rumah A sebelum basuh dengan yang sebelum basuh suri rumah B sama. Kesan kotorannya sama. Tetapi selepas basuh untuk suri rumah A yang guna pencuci tiada enzim ini masih ada lagi kotoran. Untuk suri rumah B yang menggunakan pencuci mengandungi enzim ini, selepas basuh jadi bersih, tiada kotoran. Soalan untuk A1. Labelkan pada jadual A jenis bahan pencuci yang digunakan. 2 markah. Di apa yang kamu kena buat? Kamu kena kenal pasti. Suri rumah A guna pencuci apa? Suri rumah B guna pencuci apa? Rekod pada jadual A. Jadi jawapan suri rumah A menggunakan pencuci tiada enzim. Suri rumah B menggunakan pencuci berenzim. Okey? Sambung. Untuk A2, terangkan hasil keputusan basuhan tuala pada suri rumah A, suri rumah B. 2 markah. Dia untuk soalan ni 2 markah. Maksudnya untuk suri rumah A 1 markah, untuk suri rumah B pun 1 markah. Okey, jadi apa jawapan? Okey, kenapa kita tahu suri rumah A menggunakan pencuci tidak berenzim? Okey, jadi jawapannya banyak lagi kesan minyak yang tertinggal pada tuala. Ataupun kotoran tidak tertanggal. Masih ada lagi pada tuala. Okey. Yang ini ialah penerangan kenapa kita pilih jawapan tersebut. Ataupun kamu boleh tulis kerana tiada bantuan enzim. Sebab kita tahu kalau ada enzim, tuala tu akan jadi lebih bersih. Untuk suri rumah B, kotoran minyak tertanggal sepenuhnya. Jadi sangat bersih. Sebab itu kita tahu ada enzim. Ataupun kita boleh tulis jawapan terdapat bantuan enzim untuk mencuci tuala. 2 markah. Setiap satu jawapan ni 1 markah. Jadi kamu pilih 1. Untuk B, namakan satu enzim yang digunakan dalam sebut pencuci itu. Wajarkan jawapan anda. Jadi untuk soalan ini dia ada 2 jawapan yang diperlukan. Yang pertama, kamu kena namakan enzim. Selepas kamu namakan enzim, kamu terangkan mengapa. Terangkan jawapan anda. Sebab itu 2 markah. Jawapannya lipase. Kenapa kita tahu lipase? Sebab pada penerangan soalannya kotoran kesan minyak. Sebab itu kita tahu lipase. Jawapan pertama lipase. Macam mana kita nak buat penerangan? Sebut pencuci dapat menghilangkan kotoran kesan minyak dengan berkesan. Kotoran kesan minyak. Kita kena sebut kotoran kesan minyak dengan berkesan. Kesan minyak ini dapat markah. 2 markah. Kita pergi kepada C. Bagaimanakah enzim dalam B, iaitu merujuk kepada lipase, B, bertindak kepada kesan kotoran kepada tuala tersebut. Jadi kita terangkan bagaimana enzim ini boleh bertindak. 2 markah. 2 markah ni maksudnya kamu hanya memerlukan 2 jawapan. Jadi saya beri di sini banyak, kamu pilih 2 sajalah. Jawapan pertama,
enzim ataupun lipase boleh memecahkan ataupun menghidrolisiskan lipid. Okay, kamu boleh sebut enzim ataupun sebut lipase kepada asid lemak dan gliserol. Markah yang kedua. Okay, sebenarnya sudah cukup lah. Kalau kamu tulis dua ni sudah cukup untuk dua markah. Okay, tambahan asid lemak dan gliserol boleh bergabung dengan buih. Sebab itu kesan kotoran dapat ditanggalkan. Okay, yang dua ni tambahan lah. Okay, sebenarnya dua yang pertama ni, okay, dua yang disebut di sini sudah cukup. Okay, D. Sekiranya suri rumah B menggunakan air yang bersuhu 17. Ramalkan hasil cucian beliau. Terangkan jawapan anda. 17. Maksudnya lebih rendah. Okay, lebih rendah. Ramalkan hasil. Kena ramal. Dan terangkan jawapan. Untuk soalan ini, jumlah markah ialah 4. Jadi, bila kamu boleh berikan lamaran, okay, kamu boleh meramal dengan betul, kamu dapat 1 markah. Jadi, 3 markah lagi untuk penerangan. Supaya kamu dapat 4 markah. Okey, jawapan. Kita ramalkan cucian kurang bersih berbanding dengan suhu 37 Celsius. Kenapa 37? Kita kena banding Kita kena banding dengan cucian yang ini. Dan cucian untuk suri rumah AB pada suhu 37. Jadi kita kena sebut suhu 37. Okey, ini ialah untuk ramal. Okey, yang seterusnya untuk penerangan. Penerangan pertama, enzim tidak aktif pada suhu rendah. Enzim tidak aktif. Apabila enzim tidak aktif, pergerakan molekul lipid untuk bergabung dengan tapak aktif perlahan. Pergerakan molekul perlahan. Okey. Kalau pergerakan molekul perlahan, kurang kompleks terbentuk. Kompleks apa? Kompleks enzim substrat. Kurang. Kalau kompleks kurang lipid dapat dihidrolisis ataupun diuraikan kepada asid lemak dan gliserol untuk disingkirkan. Jadi untuk bahagian sini, enzim sampai kepada kamu pilih 3 untuk penerangan. Okay, sudah tentu kalau kamu boleh tulis lagi banyak tu lagi bagus Okay, sambung. Ada lagi sedikit. Yang ini. Okay, kita baca pada apa yang ditanya pada soalan. Okay, Raja menunjukkan seorang suri rumah sedang menggosok pakaian sutera. Sutera penting. Pada rarah suhu maksimum suhu maksimum maksudnya sangat panas lah. Okey, sangat panas. Pada sutera. Maksimum ni. Okey. Kemudian apa yang kamu kena buat? Okey, apa yang soalan tanya? Ramalkan apa yang berlaku kepada pakaian. Terangkan jawapan. Jadi, kita rujuk kepada markah yang diberikan. 3 markah. 3 markah. Jadi, kena plan. Okay, kena rancang 3 markah ini. 1 markah untuk ramal. 2 markah untuk penerangan. 1 markah untuk meramal. 2 markah untuk penerangan. Jadi, apa yang kita ramal? Pakaian rosak. Pakaian sutera tersebut rosak ataupun berkedut. Itu untuk ramal. Untuk penerangan, kita nyatakan sutera ini diperbuat daripada protein. Okey. Kalau protein pada suhu yang maksimum, apa yang berlaku?
ikatan hidrogen yang mengikat struktur protein menjadi longgar ataupun ikatan musnah. Ikatan protein musnah. Itu yang kedua. Penerangan yang ketiga, protein ternyah asli pada suhu yang tinggi. Okey, kamu boleh tambah pada suhu tinggi. Okay, di sini saya beri 3 penerangan. Daripada 3 penerangan ini, kamu pilih 2 lah. Okey, pilih 2 untuk penerangan. Dapat? Okay, yang ini ialah jawapan untuk latihan mengenai enzim. Okey? Harap kamu faham. Okey, boleh ingat cara untuk kita mendapat jawapan. Okey? Sekian, terima kasih.